Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu semula untuk khusus perisian bibliografi kita dan seterusnya adalah untuk topik yang keempat iaitu membaca dan membuat anotasi pada dokumen. Okey. Okey, melalui perisian Mendeley, ianya mempunyai fungsi di mana semua pengguna Mendeley boleh membaca dan membuat nota ataupun catatan secara terus pada dokumen yang dibaca. Maksudnya tak perlu buat pembacaan melalui PDF ataupun lain-lain aplikasi lah. Okey, antara fungsi-fungsi berkaitan yang boleh dibuat melalui Mendeley adalah text select untuk memilih teks, highlight teks, nak buat sticky notes, nak buat color selection, zoom, annotation dan juga notebook. So para pengguna boleh terus buat catatan semasa membaca terus melalui EndNote. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, first sebelum kita memulakan anotasi, kita buka dahulu dokumen yang ada dalam Mendeley Reference Manager yang mempunyai lampiran PDF. Kita buka dan kita tekan read. Kemudian kita buka lah artikel berkenaan. Dia akan buka macam ni. Okey, so saya pun nak terus buka. Okey, ni artikel. Kita pilih salah satu. Let's say saya pilih yang ni. Deep Learning Model for Inspection of Coffee Bean. Dan kita tekan butang read. So, dia akan buka. Saya ambil. Okey, so kita dah buka artikel kita. So, kat sini, di kat atas ini ada menu-menu yang saya sebutkan tadi. Ada untuk menu select text. Okey, kita boleh highlight text. Nak highlight rectangle boleh. Kat sini ada sticky notes. Kita boleh pilih color untuk sticky notes. Nak zoom in, nak zoom out. Di sini ada fungsi-fungsi yang berkenaan lah. Okey. Kembali pada nota. Okey, yang pertama adalah untuk text select. Okey, text select biasalah. Kita pilih pada menu kat atas ni, kita pilih butang arrow tu dan kita boleh select lah. Select certain point yang ingin kita highlightkan. Okay. Next. Kita juga boleh highlight text. Kita boleh highlight text. Kita select dan kita boleh highlight. Kita boleh pilih berbeza color. Berbeza color. Kalau kita nak delete, kita just normal click dan kita akan dapat nampak ada delete annotation. Okay, kalau sticky notes pula, kita klik butang sticky notes tu dan kita boleh masukkan nota lah, apa yang kita nak masukkan. Okay, kita boleh pilih warna. Seperti saya maklumkan tadi, ada beberapa pilihan warna untuk setiap point yang ingin kita highlight. Okay, zoom, annotation. Okay, so kita terus buat. Okay, di sini ada highlight text, ada select. Okay, kemudian kita boleh highlight text. Kita boleh highlight text, kemudian kita boleh masukkan sticky notes. Kata kalau sini saya masukkan point untuk pengenalan saya. This is. Okay. Okay, so kita boleh teruskan pembacaan sebab artikel ni ada 22 muka surat. So kita, let's say saya buat every page ni ada notes lah. Let's say saya tukar color green. Saya ambil highlight ataupun nak ambil highlight sini. Boleh kita highlight some text. Okay, kita masukkan sticky notes. Point kedua. Kedua untuk literature review. Contoh page lain, saya ambil beberapa muka surat. Red.
highlight text. Kalau kita, let's say, kalau kita terlebih highlight seperti ini, kita boleh just normal click. Secara automatik akan ada delete annotation. So, kita boleh delete lah. Kalau kita terlebih highlight, so kita highlight, katakanlah saya nak highlight point ini sahaja. Ini adalah untuk gunakan untuk support framework. Okay. Ada beberapa nota, muka surat lain. Saya pergi pada next page. Highlights, highlight text. Sini point saya untuk, let's say untuk finding. Finding 4.1. Okay. Saya nak tunjuk fungsi tracing untuk setiap page ni. Jadi saya nak buat nota ni pada muka surat yang berbeza. Dengan artikel kejap. Let's say ini color orange. Ambil highlight text, saya point. Okay. Ini juga untuk finding. Okay. Sampailah saya buat last sekali adalah untuk bibliografi. Bibliografi, katakan ada beberapa point yang saya nak highlightkan. Okay, saya kat sini, nota saya dapatkan artikel ini. Contoh untuk reminder diri sendiri. Okay, so saya dah buat beberapa nota lah. Okay, beberapa nota. Okay, melalui Mendeley, kita boleh trace balik ke semua nota yang kita buat ini melalui fungsi annotation. Okay, pada sebelah info panel, sebelah kanan ni ada info panel. Info panel kalau asasnya pada maklumat info ni akan ada maklumat artikel lah. Maklumat artikel seperti contoh jurnal artikel. Dia punya types dia jurnal artikel. Ada judul, ada author. Dekat sini maklumat jurnal ni kita boleh kemas kini lah. Boleh pindah. Ataupun boleh lengkapkan jika tak lengkap. Okay, sebelah info tu kita ada annotation. Bila kita klik annotation, kita akan dapat lihat semula semua nota-nota yang telah kita buat lah. Okay, yang telah kita buat. So kat sini, kita boleh trace semula lah. Kita boleh trace semula nota-nota yang kita dah buat. Katakanlah saya dah lupa dah untuk point ini. Framework ni saya kata gunakan untuk support framework ni saya dah lupa dah pages mana satu page mana satu. So, saya klik sahaja, dia akan bawa kita ke muka surat berkenaan lah, ke page berkenaan. So kita tahu ini poinnya nanti. Okey, untuk finding 4.1 mana point dia so kita klik saja, dia akan bawa kita ke poin berkenaan. Okey, kita kata dapatkan artikel ni, artikel mana satu daripada beratus-ratus rujukan tu. Okey, kita klik, kita akan di bawah lah. So ini adalah fungsi anotasi. Kita boleh buat annotation setiap kali kita membuat pembacaan pada Mendeley ni. Kita boleh highlightkan poin-poin dan senang untuk kita trace semula. Okey. Saya kembali kepada nota lah, tengok apa yang saya missing di sini. Okey. Anotasi. Okey, so annotation lah tadi semua nota yang dibuat menggunakan fungsi sticky notes akan dapat dilihat pada menu annotation. So bila kita klik annotation, kita akan lihatlah. Klik annotation, semua nota berkaitan dokumen akan dipaparkan. Kita klik pada setiap nota untuk ke muka surat berkenaan. So kita klik pada nota untuk ke setiap pages lah. Okey, dan sebelah annotation tu kita akan nampak ada notebook. Ini adalah fungsi notebook sebelah anotasi tu. Okey, untuk notebook adalah fungsinya adalah nota juga, tetapi nota yang boleh dibuat merentas dokumen. Okey, semua nota yang dimasukkan dalam notebook boleh diklik untuk membuka dokumen asal. Okey, kat sini kita boleh lihat ada notebook. Notebook ni nak buka dia boleh klik notebook kat sini ataupun di menu Mendeley tu sendiri. Kat luar tu ada notebook. Boleh juga kita klik simbol notebook pada menu sebelah kiri Mendeley Reference Manager. Okey, so notebook beza notebook dengan annotation. Kalau annotation dia adalah spesifik nota untuk spesifik artikel lah. Satu-satu artikel, ini nota yang kita dah buat lah menggunakan fungsi sticky notes. Tapi kalau notebook, nota yang dimasukkan adalah merentas
artikel lah ataupun merentas dokumen. Dia tak semestinya artikel yang sedang dipaparkan. Okey, mungkin saya kena tunjuk lah untuk lebih jelas Uh, Okey, saya tunjuk Kalau kita klik sebelah annotation ni, kita akan ada nampak lihat notebook lah. Ataupun kalau kita tutup notebook ni, saya tutup Saya tutup artikel. Ataupun kat sini, kita nampak ada notebook punya menu. So, kita boleh klik, dia akan buka lah notebook Okey, so kat sini, sebagai contoh kita boleh buat topik juga kita boleh buat topik apa yang kita nak buat. Sebagai contoh, saya buat topik untuk finding, okey, ataupun ada conclusion kat sini. So, bila saya buat pembacaan, setiap kali saya jumpa point yang boleh support kepada conclusion kepada thesis saya akan satukan di sini. Okey, ini adalah citation daripada pelbagai artikel jadi kalau let's say saya tutup artikel ini, masih lagi ada. Okey, jadi bila saya buka aja, dia akan panggil artikel berkenaan lah. Okey, dia akan panggil. Ini artikel yang sama, kita cuba lihat ada tak artikel berbeza. Okey, yang ni artikel berbeza. Kau nampak ada dua artikel yang Mendeley buka, satu double machine learning ni, satu lagi durian and interactive deconvolution Okey, ada lagi tak? Okey, kita cuba buka. Kalau artikelnya berbeza, dia akan buka lagi lah. Ini Citizen Science So, dia dah buka tiga artikel. Dia akan panggil semula lah. Okey, so kita semua boleh buat macam ni. Tuan-puan boleh buat macam ni. Kita boleh buat pembacaan. Setiap kali kita jumpa point yang boleh kita satukan untuk satu topik. Sebagai contoh, point ni untuk literature review. Point ni untuk finding, conclusion. Untuk apa sahaja topik dalam penulisan kita, kita boleh satukan lah. Okey, so cara nak buat dia macam mana? Okey, kalau kita lihat pada nota, cara nak buat adalah kita pergi kepada menu notebook tu, kemudian kita klik sahaja new page. Okey, new page, kemudian kita type lah judul apa yang kita nak beri kepada page baru kita tu. Okey, kemudian kita boleh typekan maklumat yang ingin dicatatkan di bawah judul berkenaan lah. Okey, nak masukkan maklumat dalam notebook tu, tak semestinya kita ambil petikan daripada artikel lain. Kita juga boleh terus nak type sendiri pun boleh. Okey, ataupun kalau nak ambil daripada artikel lain, okey, saya tunjuk cara Katakanlah saya back to all pages. Katakanlah ini new page So, kalau kita nak masukkan, kita boleh klik je new page. Okey. So, kat sini dia keluar untitled lah. Kalau tadi kita boleh rename dia lah. Katakanlah kat sini title ni saya buat apa? Framework Okay, framework Okay, so bila kita back akan adalah framework yang baru. Okay, so let's say saya tutup semua artikel ni. Saya nak buka artikel baru maksudnya saya nak buat satu pembacaan baharu. Okey, kita nak buat pembacaan baru. Saya pilih satu artikel. Let's say saya ambil artikel tadilah yang deep learning model tadi. Saya nak ambil beberapa artikel untuk saya masukkan dalam ni lah. Okay, so kita pergi pada info ni. Kita read lah. Kita read. Akan buka artikel berkenaan. Okay, so tadi kita dah ada beberapa nota yang kita buat pada annotation. So, bila kita klik annotation, dah adalah nota yang kita buat Tapi katakanlah ada beberapa nota yang bila saya baca, saya nak masukkan di dalam point untuk framework saya. Katakanlah saya baca yang ni. Saya nak ambil point ini. Katakanlah so, saya highlightkan teks. Katakanlah point ini. Highlightkan teks. Okey. Kemudian cara nak masukkan ke sini, kita kena buka lah. Katakanlah saya nak masukkan dalam framework. Okey, kat sini kan. Ini yang saya cakap tadi. Kalau kita nak type secara manual pun, kita boleh
type lah apa yang kita nak type kan, nak masukkan boleh. Ataupun kalau kita nak ambil daripada petikan artikel lain, kita just highlightkan teks. Okay, macam ni contoh saya highlightkan teks. Kemudian kita klik. Normal click bukan right click, normal click. Dia akan secara automatik ada add to notebook ataupun delete annotation kan. Tadi kalau nak delete yang di highlight, kita delete annotation. Tapi yang ni kita ambil add to notebook. So dia secara automatik dia akan masuk. Okay, so kita bolehlah buat pembacaan. Katakanlah saya dah habis baca artikel ni, saya tutup. Okay, saya nak buka artikel lain. Temperature ni. Saya buka artikel lain, info, saya read. Okay, so dia dah buka ni. Katakanlah saya baca. Artikel ini kalau tengok pada annotation, tak adalah sebab saya belum buat nota spesifik. Annotation nota spesifik kepada certain artikel. Tapi notebook dia merentas. Okey, tapi katakanlah artikel ini, bila saya baca ni ada point yang saya boleh guna untuk framework saya. So, cara nak masukkan, biasalah kita letak cursor kita kat sini. Kemudian kita pilihlah point mana. Katakanlah saya nak ambil point yang ni. Okay, so kita highlight dan kita klik, kita add to notebook. So, dia akan masuk. Okay, kalau kita ambil lain lagi, macam biasa kita ambil highlight text. Okay, klik, add to notebook. So, dia akan masuk. Okay, saya nak ambil 3 artikel. Kita saya tutup. Saya buka lagi yang begini ni. Saya read. Okay. Yang ni pun sama. Saya tak buat anotasi lagi. So, kosong lah dekat annotation ni. Tapi dekat notebook dia akan merentas. Okay. So, saya baca artikel saya yang ketiga. Katakanlah saya ambil ni. Ambil point dia. Okay. Dekat sini saya highlight lah di sini. Okay. Insert ni. Sorry. Kita klik add to notebook. So, dia masuk Okay. Let's say kita dah habis buat untuk hari ini. So, kita tutup lah. Kita tutup. Saya tak buka mana-mana artikel. Saya tutup ini juga. Katakanlah kita masuk semula. Next day-nya kita masuk semula dalam Mendeley. Kita klik je notebook ni. Kemudian, ada framework yang kita buat tadi. Kita buka. Kita klik sahaja. So, dia akan panggil artikel berkenaan lah. Okay, Coffee Bean. Ni artikel mana? Deep Learning. Deep Learning. Ni mana? Temperature rainfall. So, dia akan panggil balik dan dia akan tunjukkan kita point mana yang kita highlight kan. Okay. So, itu caranya lah. Okay. Nota. Kat nota pun saya dah masukkan dengan detail lah. Kita boleh highlight ayat yang ingin dimasukkan dalam notebook. Kemudian, kita klik normal klik dan pilih add to notebook. Dan dia akan berjaya masuklah dalam notebook kita. Okay, tapi sedikit tambahan lah. Sebelum kita ending, sedikit tambahan. Saya nak maklumkan yang semua maklumat yang kita kumpulkan ini, kita boleh export dalam bentuk RTF. Let's say macam contoh, saya buat banyak point untuk conclusion dan saya nak pergi kepada penulisan. So yang ini kita boleh export dalam format RTF. Macam mana nak buat? Kita pergi pada titik 3 ni, more action, kita export page as RTF. Okay, so dia akan download sebagai RTF lah. RTF tu rich text format dia ada words juga. Boleh, tapi dia bukan document words biasalah, dia RTF Okay, so dia dah download saya. Ni ada download saya. Okay, ada conclusion ni. Kita buka. Cantik time sikit. Okay, so ini adalah format RTF. Dia bukan format words lah. Kalau kita lihat pada dokumen pun kat sini, rich text format types dia bukan Microsoft Words macam bawah ni dia Microsoft Words, tapi dia adalah rich text format, tapi kita boleh edit juga. Okay, so kat sini ni semua point yang diambil lah
daripada artikel-artikel tadi. So, ini kita boleh control A, kita boleh buang highlight dia tu. Boleh no color. Kemudian kalau nak color hitamkan wording tu pun boleh. Gelapkan. So, kat sini kita boleh susun balik dan kita boleh rewords setiap point yang kita pilih tadi. So, kita boleh edit. Kita boleh edit. Dan kita boleh rewords lah dan boleh save. Masukkan ke dalam Microsoft Word kita ataupun ke dalam penulisan. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk topik kita yang keempat, reading and annotating your document. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih.